Ini kumpulan saya akan menemu ramah dua orang panel iaitu Encik Rafiuddin Rohani, seorang pensyarah Jabatan Kejuruteraan Mekanikal di Politeknik Ibrahim Sultan, dan yang kedua iaitu Muhammad Izwan Faiz bin Abdul Rahman, merupakan alumni Politeknik Ibrahim Sultan dan juga pernah menggalar jawatan sebagai Yang di-Ketua Majlis Perwakilan Pelajar sesi 2018. Kita terus kepada soalan pertama, iaitu apakah maksud demokrasi? Okey, soalan ini akan ditujukan kepada kedua-dua panel kita, iaitu Encik Rafiuddin dan Encik Izwan Faiz. Okey, silakan Encik Rafi. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jadi berdasarkan persoalan demokrasi kalau berbicara tentang demokrasi, kalau kita tahu demokrasi ni ada dua maksud sebenarnya. Pertama adalah berkaitan dengan politik, demokrasi pemilihan melalui pilihan raya, dan kedua ni demokrasi orang kata sebulat suara kita mencari persetujuan. Persetujuan untuk sama ada persetujuan mencapai sesuatu matlamat lah. Iaitu persetujuan untuk kita dapatkan, sebagai contoh, kalau kita nak bicarakan tentang satu keputusan yang mana untuk melibatkan negara pun boleh, melibatkan institusi pun boleh. Senang kira kalau dulu kan, masa kalau Madinah tu kita ada syura, mesyuarat, panggil syura. Dan mesyuarat juga adalah satu demokrasi. Jadi boleh kita lihatlah maksud demokrasi yang saya fahami dekat sini ada dua, iaitu melalui pilihan raya, dan yang satu lagi adalah melalui persetujuan ataupun persefahaman antara kita sendiri. Encik Izwan Faiz, silakan. Baik, bagi saya demokrasi ini adalah sistem kerajaan di mana hak dan pandangan rakyat diraikan, atau bahasa mudahnya kuasa rakyat. Saya ingin berkongsi petikan daripada Abraham Lincoln mengenai demokrasi. Beliau mendefinisikan demokrasi ini sebagai a government form of the people, by the people and for the people. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan demokrasi. Apakah isu semasa yang berada di Malaysia yang boleh dikaitkan dengan tajuk kita hari ini, iaitu demokrasi? Baik, sebenarnya banyak negara yang mengamalkan sistem demokrasi ini, seperti Denmark, New Zealand dan sebagainya. Kalau kita melihat pada skop yang lebih kecil lagi, contohnya di Malaysia, kita mengamalkan sistem demokrasi berparlimen di bawah Raja Perlembagaan. Baik, apa contoh demokrasi yang diamalkan di Malaysia? Antara contohnya adalah sewaktu pilihan raya, kita dapat lihat hak dan mandat diberi kepada rakyat untuk memilih siapa yang akan menjadi pemimpin negara. Antara contoh yang lain adalah seperti hak kebebasan bersuara dan bermacam-macam lagi. Tapi kalau kita melihat pada situasi terkini ataupun situasi semasa, apakah hamalan demokrasi, kita melihat macam mana kerajaan mengendalikan isu COVID-19 ini sendiri. Kita dapat lihat banyak pandangan yang diterima oleh kerajaan secara langsung dan tidak langsung sebelum membuat keputusan besar seperti keputusan nasional. Itu jadi ditafsirkan sebagai demokrasi. Apakah nilai yang perlu disemai untuk demokrasi dalam kalangan pelajar? Baik, kalau berbicara soal demokrasi dalam kalangan pelajar, pertama pelajar itu sendiri perlu memahami hak-hak bersuara. Hak-hak bersuara. Kita lihat kalau dia berada di institusi, contoh di politeknik atau kolej komuniti, mereka terikat dengan Akta 174. Kalau mereka berada di IPT, contohnya universiti tempatan ataupun swasta, mereka terikat kepada Akta Universiti dan Kolej Universiti. Kan? Jadi mereka pertama perlu memahami hak demokrasi mereka sendiri. Dan bukanlah kita tidak kata pelajar ni tidak boleh berpolitik. Tetapi namun begitu mereka terikat atas nama seorang pelajar. Mereka boleh bersuara tetapi dalam konteks yang tepat, saluran yang tepat, level hierarki yang tepat, daripada institusi kepada pihak pengurusan institusi, daripada pihak pengurusan institusi kepada organisasi yang lebih tinggi. Sebagai contoh Politeknik, Jabatan Hak Ehwal Pelajar, Politeknik Ibrahim Sultan, kemudian terus kepada Jabatan Pengajian Politeknik dan Kolej Komuniti, barulah sampai kepada Menteri Pengajian Tinggi, dan seterusnya dibincangkan di peringkat yang lebih umum. Namun begitu demokrasi bersuara hari ini dalam konteks pendidikan itu juga dilihat lebih viral kerana adanya
orang kata secara viral di dalam talian Facebook, Twitter dan sebagainya uh, boleh juga dikatakan demokrasi, tetapi saluran itu tidak tepat. Dia sebagai kata-kata netizen sahaja dan mengundang kecaman. Jadi rugi sebenarnya apabila perbincangan itu tidak dibawa secara khusus untuk dibincangkan di dalam parlimen dan juga lain-lain. Okey, kalau daripada pelajar itu juga sendiri kalau mereka sebagai ahli kumpulan mereka juga perlu mencari satu orang kata persetujuan yang khusus. Contoh macam Afham dan juga Ida kan, mereka juga perlu berdemokrasi. Kini maksudnya nak bawa tajuk apa? Kenapa bawa tajuk demokrasi? Mesti mereka berbincang. Betul tak? Jadi kalau ataupun diberikan topik tidak kisahlah. Tapi apabila diberikan topik sekalipun, apakah konten yang perlu dibincangkan? Jadi itu juga satu permusyawaratan yang menuju kepada pemuafakatan. So, apabila ada pemuafakatan, maka adalah demokrasi yang diwujudkan. Itu dalam konteks pelajar lah. Kalau kita tidak berdemokrasi Afham, jadi kita punya negara akan kucak-kacir lah. Kita punya institusi pun akan kucak-kacir lah. Kita dah buat penetapan ini, tiba-tiba ada satu gelombang yang inginkan perubahan tanpa melalui proses demokrasi. Jadi ini yang kita panggil pendemokrasian, apa orang kata dalam belakang yang tidak begitu dipersetujui oleh ramai. Okay. Yang keduanya mungkin dari sudut pendidikan juga kalaulah orang kata kita dah menetapkan bahawa kita akan belajar secara dalam talian, okey, tetapi tidak semua mendapat akses yang sama. Akses yang sama ni dari sudut apa? Dari sudut internet, dari sudut lokaliti mereka berada di mana. Jadi apabila mereka tidak berada di satu tempat yang sama, mungkin penerimaan mereka berbeza-beza dari sudut um, capaian internet, dari sudut capaian sumber dan sebagainya. Jadi itu juga satu yang perlu diperbahaskan dari sudut akibatnya apabila keputusan yang dibuat tidak bersifat holistik kepada semua. Dan yang lain juga apabila mereka mendapati isu ini berlaku, mereka mungkin sebahagian mementingkan diri sendiri sajalah, lepas tangan. Setakat akhirnya selesai, cukup. Tetapi kita tidak tengok pula kepada kawasan-kawasan pedalaman yang mungkin ada permasalahan daripada sudut inilah. Implikasi sekiranya tiada demokrasi. Silakan Encik Izzuan. Saya percaya demokrasi di negara ini akan lebih berjaya jika masyarakat kita bersatu tanpa mengira agama, warna kulit, bangsa dan sebagainya. Dan antara elemen yang paling penting yang perlu ada di dalam setiap anak muda di Malaysia adalah perlunya ada sifat saling hormat menghormati, meraihkan pandangan antara satu sama lain, mempunyai pengetahuan yang luas dan yang terakhir sekali menerapkan sifat patriotisme dalam diri kita tersendiri. Jadi saya percaya dengan itu secara langsung demokrasi di Malaysia ini akan terus subur dan kekal kukuh dari masa ke semasa. Sekian, terima kasih. Seterusnya soalan terakhir, soalan kelima, iaitu kesimpulan yang dapat kita buat, yang kita dapat simpulkan pada hari ini, tajuk demokrasi ini. Okey, soalan ini saya ingin tujukan kepada Encik Rafi. Okey, silakan Encik Rafi. Secara kesimpulannya lah Afham, Ida kan, kita perlu melihat kepada keadaan sosial dengan tanpa perbezaan ataupun keistimewaan kelas. Kerana berdemokrasi atau mengamalkan demokrasi ini perlu mengamalkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Makna kata kita membuat keputusan ini berdasarkan semua masyarakat secara adil. Barulah kita boleh buat satu keputusan yang tepat di mana demokrasi itu dapat dijalankan secara adil. Kita bukan sahaja membicarakan demokrasi pilihan raya. Demokrasi juga ada dalam pendidikan. Demokrasi juga ada dalam apa jua sistem dalam masyarakat. Apa jua yang melibatkan keputusan adalah dinamakan demokrasi. Jadi mungkin akhir kalam daripada saya, apabila kita sudah berada dalam sistem yang membuat keputusan untuk demokrasi tersebut, bersuaralah dengan baik dan bermutu. Jangan apabila kita berada dalam sistem itu, kita tidak bersuara. Tapi bila kita berada di belakang, kita pula menabur fitnah dan sebagainya. Itu tidak betul. Jadi apabila kita berada dalam demokrasi ini, politik memang betul penting. Jadi mereka akan dipertanggungjawabkan. Namun kita sebagai rakyat marhain,
perlu menyuarakan apa jua pandangan secara saluran yang tepat supaya demokrasi ini dapat dijalankan dengan lebih adil, teliti, keputusan yang matang dan beri peluang untuk demokrasi berbicara dengan impak yang tinggi berbanding kita bersuara tanpa ada asas, lalu apa juga yang terjadi nanti pecah kacir sehingga tak ada satu pun yang terjadi. Sekian, terima kasih, insyaAllah. Okey, terima kasih atas jawapan yang cukup memberi kefahaman kepada kita supaya kita lebih sedar apa itu maksud demokrasi itu sendiri. Okey, dengan berakhir jawapan itu tadi, maka berakhirlah wawancara yang kita buat pada hari ini. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.